warahmatullahi wabarakatuh. Kita sama-sama membuka majlis kita pada malam ini dengan membaca kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين له الملك وله الحمد ويحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر ربي تمم خير إن شاء الله آمين. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, mari sama-sama kita beristighfar sebanyak 3 kali dan berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayh. Astaghfirullahal azim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Alhamdulillah, yang dihormati seluruh saf kepimpinan Masjid Bandar Universiti, pegawai-pegawai masjid, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan pemelihara sekalian alam. Selawat dan salam buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana diketemukan lagi dalam majlis tazkirah Maghrib MBU Masjid Bandar U. Ya, majlis yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, taman-taman syurga insya-Allah. Terima kasih kerana sudi bersama dengan saya dalam kuliah ataupun tazkirah Maghrib pada malam ini, juga kepada follower Facebook MBU, Facebook tazkirah ataupun kuliah Maghrib MBU. Teruskan menyokong sambil apa? Sambil menyumbang. Kalau nampak tu dekat skrin ni, di bawah tu ada nombor akaun warna kuning. Jadi catatkan nombor tu, kemudian tambahlah saham. InsyaAllah mudah-mudahan kita beroleh kebaikan dunia dan di akhirat. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pada hari ini sebelum kita start kita dikejutkan kerana bilangan yang positif COVID di Perak ni 1,200 lebih. Di kilang sarung tangan, taman tu kilang sarung tangan di Teluk Intan. Lalu satu lagi di penjara
penjara Tapa. Mengejutkan. Walaupun kes ada 3,200 aja lebih kurang, tapi kita menyumbang 1,000 lebih. Allahu Akbar. Tuan-tuan dan puan-puan, mari kita berdoa agar kita dilindungi, kita, keluarga kita, masyarakat kita dilindungi daripada wabak COVID-19 yang tak nampak ni. Muslimin muslimat yang rahmati Allah sekalian, besok hari Senayan, hari Isnin, kita berpuasa. Puasa hari Isnin. Kalau tak larat buat semua, jangan tinggal semua. Kan? Kerana apa? Rasulullah SAW bila ditanya, kenapa dia berpuasa pada hari Isnin? Aku suka berpuasa pada hari aku dilahirkan. Allahu Akbar. Jadi mau kita kan menunjukkan, membuktikan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Lebih-lebih lagi kita hari ini dah 9 Rejab dah. Lagi lebih kurang 50 hari kita nak sampai ke Ramadan, nak bertemu dengan Ramadan Karim, tuan-tuan dan perempuan yang mati Allah sekalian. Pejam celik Syaban. Pejam celik dah Ramadan. Jangan pejam-pejam tak celik-celik. Yang itu, ya Allah, na'udzubillah min zalik. Mana tahu kan kita tak tahu kan. Kerana apa? Tuan-tuan dan perempuan yang mati Allah sekalian, setiap kematian yang kita dengar, yang kita dapat tahu sama ada dekat ataupun jauh, itu adalah merupakan peringatan kepada kita. Cakap orang putihnya, you are the next. Tak tahu bila, wallahu alam bisawab. Jadi mari kita ambil iktibar, muhasabah daripada apa yang berlaku. Jadi kita berdoa banyak-banyak. Apa doanya? Allahumma barik lana fi Rajab wa Syaban wa balighna Ramadan, insya-Allah. Tuan-tuan dan perempuan, saya mengajak diri saya dan diri tuan-tuan perempuan agar kita perbanyakkan amalan-amalan puasa sunat kita, solat sunat kita, zikir kita, baca Quran kita, sedekah kita pertambahkan. Sebab apa? Sebagai orang kata apa? Persediaan fizikal dan mental kita untuk apa? Untuk menemui Ramadan Karim, bulan yang dikatakan menyediakan ganjaran yang cukup hebat, pahala yang berganda, masya-Allah, bonanza pada dalam satu tahun hanya ada pada bulan Ramadan. Kita berazam jadikan Ramadan pada tahun ini adalah Ramadan yang terbaik, insya-Allah. Di samping itu juga janganlah kita nak kejut, kita mengatakan kita menambah sunat. Di samping itu kita kurangkan apa? Kurangkan perkara-perkara maksiat, mungkar, dosa kita tu kita kurangkan. Nak kata tak buat langsung memang idok lah kan, mesti ada punya kan, kurang-kurangnya dosa mata. Jadi kita kurangkan dosa maksiat yang kita lakukan tu. Mudah-mudahan kita beroleh kebaikan, azam dan usaha, insya-Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, malam ini insya-Allah kita akan menyambung perbincangan kita tentang kitab Madza Ya'ni Intimai lil Islam. Apa artinya saya mengenal Islam. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, saya ulang lagi, Islam yang kita anuti ini bukan saja Islam yang mengajak kita, menyuruh kita semayang, puasa, zakat, haji saja, tuan-tuan. Nikah, kahwin, tahlil dan sebagainya. Bukan itu saja. Islam adalah ad-din, iaitu cara hidup, sistem hidup yang lengkap, yang sempurna, yang mengatur seluruh kehidupan kita daripada sekecil-kecil perkara. Contohnya nak masuk tandas, dia ajar macam mana masuk kaki kiri dengan doanya, tutup kepalanya, sehinggalah ke besar-besar perkara, iaitu mentadbir negara, peperangan dan sebagainya, kehakiman dan sebagainya. Jadi Islam adalah suatu yang sistem yang lengkap. Jadi kita yakin bahawa Islam adalah yang paling lengkap, yang terbaik. Kerana apa? Ia datang daripada Allah Subhanahu wa taala yang maha bijaksana lagi maha sempurna. Jadi sekali lagi saya ulang tuan-tuan dan puan-puan, kalau dah tahu, dah hafal, anggap ini sebagai ulang kaji. Dalam Islam sebagai tasawurnya terbagi kepada tauhid, akidah, syariah dan akhlak. Tauhid ataupun akidah, syariah dan akhlak. Dalam tauhid kita dikenaki mempunyai tauhid yang sebenarnya, yang bersih daripada syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syariat terbagi kepada ibadah, jinayat, muamalat, munakahat. Semua itu ada dalam Islam yang semestinya kita yakin. Kemudian akhlak
iaitu apabila akidah kita sudah bersih, sudah suci daripada syirik kepada Allah SWT, ibadah kita sudah jadi yang terbaik, maka kita hendaklah mempamerkan akhlak yang terpuji. Tuan-tuan dan puan-puan yang mati Allah sekalian, kan? Itu dia lebih kurang tentang Islam. Jadi kita telah pun membicarakan, orang kata dah beberapa, sejak dari tahun lepas lagi, kuliah saya, kita telah membicarakan fasa yang pertama dah selesai. Apa dia fasa yang pertama? Saya ulang balik, kalau siapa yang ingat, alhamdulillah. Yang tak ingat, kita revision apa yang telah kita bicarakan sejak dari hari pertama saya mengupas topik ataupun buku Dr. Fathiah Khan ini. Apa artinya saya mengandung Islam? Kita semua, apa artinya kita mengandung Islam? Yang pertama, kita telah kupas tentang saya mestilah Muslim dari sudut akidahnya. Saya mestilah Muslim dari sudut akidahnya. Maksudnya bersih dari syirik. Saya ulang lagi sekali, bersih dari syirik, yakin dengan sesungguhnya bahawa Allah yang Maha Esa dan Maha Pencipta, dan setiap kejadian, setiap ciptaan yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala tidak sia-sia, tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah sekalian. Kerana apa? Kerana Allah bersifat dengan kesempurnaan. Wajib kita berkeyakinan bahawa hak mutlak Allah, hak menggubal undang-undang adalah hak mutlak Allah Subhanahu Wa Taala. Yakin sepenuhnya bahawa syariat Islam adalah syariat yang terbaik untuk diamalkan. Seterusnya, yang kedua, kita telah habis berbincang tentang saya mestilah Muslim dari sudut ibadahnya. Ibadah kita terbahagi kepada dua. Ibadah khusus kita sembahyang, puasa, zakat, haji, baca Quran, sedekah dan sebagainya itu. Dan ibadat umum, iaitu kerja buat kita. Kita jadi cikgu umpamanya. Kita jadi hoja pejabat, kerani, apa saja bina tugas, kita berniaga, kita postman, polis dan sebagainya. Semuanya itu boleh jadi sebagai satu ibadah jika kita ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan ianya mestilah menepati sebagaimana yang digariskan oleh Islam, barulah mendapat ibadah dan niat kerana Allah. Dan kita perlu berusaha untuk apa? Berusaha untuk mencapai kemanisan beribadah. Macam mana kemanisan beribadah? Kita telah pun berbicara, kita telah hurai daripada dulu bahawa kalau orang Parik kata apa? Kelagi-lagi dah buatnya. Tak jemu-jemu, rasa nak tambah ibadat kita. Jadi itu dinamakan orang itu telah mendapat kemanisan beribadah. Jadi seterusnya, Muslim dari sudut berkeluarga. Muslim dari sudut berkeluarga. Bukan kita saja nak Muslim, tuan-tuan dan puan. Bukan kita saja nak beribadat. Keluarga kita pun mestilah kita bentuk keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Kalau kita dah ada keluarga, kita bentuk pelan-pelan. Untuk apa? Untuk mendapatkan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah. Kalau yang belum, kita kabarlah dekat anak kita ke, menantu kita, cucu kita ke, supaya kita berkeluarga ni kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bukan kita saja, tuan-tuan dan puan-puan yang mati Allah sekalian. Kita hendaklah pastikan anak perempuan kita berpakaian menutup aurat, isteri kita berpakaian menutup aurat, bukan yang ketat, bukan tudungnya pendek dan sebagainya. Belit sana, belit sini, pin sana, pin sini, penyudahnya terbuka. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang mati Allah sekalian, kita pastikan isteri kita, anak-anak perempuan kita, anak lelaki kita berada di masjid. Dema juga kalau boleh berada, kalau tak disuruh pun di masjid, kita pastikan. Kemudian seterusnya, saya telah membicarakan tentang kita mestilah mampu mengawal diri. Mampu mengawal diri maksudnya mampu mengawal diri daripada hawa nafsu, godaan iblis dan syaitan. Itu adalah perjuangan yang besar, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Bagaimana kita dapat mengawal hawa nafsu kita, tidak tunduk kepada godaan iblis dan syaitan. Dan yang terakhir, kita hendaklah yakin bahawa bahawa masa depan adalah untuk Islam. Masa depan adalah untuk Islam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang mati Allah sekalian, dikala sistem ciptaan manusia ini jatuh satu persatu, kita hendaklah yakin bahawa Islam
adalah yang paling ampuh, paling bagus, paling insya-Allah yang akan memerintah dunia ini. Kerana apa? Kerana Islam adalah tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Kalau tuan-tuan rasa macam iya ke benar ni kan, macam mana gayanya, tengok orang Islam kena tindas sesaja seluruh dunia kan. Lepas itu pula ada gerakan Islam nak menang, habis ruyuk, negara ini berkecamuk, negara ini berkecamuk. Jadi walau apa pun yang digembar-gembur yang berlaku di luar sana, kita tetap yakin bahawa janji Allah tetap benar. Janji Allah tetap benar. Dia akan memenangkan Islam insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang mati Allah sekalian, kerana apa begitu? Nampak macam Islam ni, yang bila dikatakan Islam itu terbaik, Islam ni tinggi, kenapa tak naik-naik? Sebab tuan-tuan dan puan-puan yang mati Allah sekalian, umat Islam, pejuang-pejuang Islam itu masih belum memenuhi syarat kemenangan seperti yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Belum lagi. Jadi bila masa wallahu alam. Jadi apa benda kita nak buat? Kita muslimin muslimat yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kan, perlu bersama-sama membantu agama Allah Subhanahu Wa Taala untuk memenangkan agama Allah. Perlu, wajib ke atas kita. Kita wajib berjihad dan berjuang, bukan berperang yang bertembak-tembak tu, itu cerita lain. Kita tak ada dah berperang bertembak-tembak tu. Kita menegakkan Islam mengikut kemampuan dan keupayaan kita. Jadi kita bantu, agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadilah seperti mana Hawariyin ataupun pengikut Nabi Isa dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah As-Saff. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Wahai orang-orang yang beriman, Allah kata. Siapa yang dengar ni? Kita yang dengar. Siapa yang dengar? Kita yang dengar. Kita yakin bahawa kita adalah orang yang beriman dan kita dengar ayat ini, seruan ini adalah untuk semua kita. Wahai orang-orang yang beriman, Allah kata apa? Kunu ansarallah. Jadikan diri kamu semua adalah pembela-pembela agama Allah. Kunu ansarallah. Jadikan diri kamu semua pembela-pembela agama Allah. Kemudian Allah sambung lagi, kama qala Isa bin Maryam lil hawariyin. Sebagaimana penyokong-penyokong Nabi Isa, sebagaimana penyokong-penyokong Nabi Isa bin Maryam ketika ia berkata kepada penyokongnya, dia kata, Man ansari ilallah. Nabi Isa bertanya kepada penyokongnya, siapa penolong-penolongku kepada Allah, iaitu untuk menegakkan agama Allah ni? Penyokongnya berkata apa? Qalal hawariyuna nahnu ansarullah. Mereka menjawab, kamilah pembela-pembela agama Allah, hingga akhir ayat. Ada panjang lagi ayat tu. Tuan-tuan dan puan-puan yang mati Allah sekalian, saya mengambil ayat ini untuk mengingatkan kepada kita bahawa kita ada tugas yang lebih besar lagi. Setelah kita yakin dengan Islam, setelah kita berakidah, setelah kita beribadat, kita berakhlak dan sebagainya, maka di sana ada tugas yang lebih besar. Untuk apa? Untuk memenangkan, untuk menjadi pembela agama Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, setelah padu keyakinan kita pada Islam, kan, akhlak kita dah cantik dah. Jadi malam ini kita sambung fasa yang kedua. Apa dia fasa yang kedua? Iaitu saya mesti hidup untuk Islam. Saya mesti hidup. Kita semua ni hidup untuk Islam, untuk membantu membela agama Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti yang diceritakan sebentar tadi, bahawa saya bacakan dalam kitab ni, pengakuan beragama Islam berarti saya mesti hidup berdasarkan Islam. Saya, maksudnya kita semua ni hidup berdasarkan Islam. Semua kita kena ikut Islam, seluruh kehidupan kita, baik dari segi keyakinan kita, akidah kita, ibadah maupun akhlak. Kalau kita mengaku sebagai seorang Muslim, artinya saya, rumah tangga kita, isteri dan anak-anak kita, adik-beradik kita, mestilah menghayati Islam. Mestilah menghayati Islam. Jangan kita aja, kita kulu kelok, bukan kulu kelok, maksudnya setiap waktu datang ke masjid, alhamdulillah kita telah terpilih, tetapi jangan lupa di sana anak kita, anak-anak kita, isteri dan adik-beradik kita ajak juga. Tuan-tuan dan puan-puan mati Allah sekalian.
Jadi pengakuan untuk memastikan saya wajib hidup untuk memperjuangkannya. Selain daripada itu, apabila kita telah yakin bahawa seterusnya, step seterusnya adalah kita kena perjuangkannya. Untuk apa? Untuk menjadi pembela, pembantu agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam kitab ini dikatakan seluruh jiwa raga dan kemampuan saya harus diarahkan untuk memperkuatkan agama dan mengeluaskan pengaruhnya. Kita kena berkorban, tuan-tuan dan puan-puan mati Allah sekalian. Dari mana sudut kita berada, ikut kemampuan dan keupayaan kita. Ikut kemampuan dan keupayaan kita. Lalu kuat, tak lalu ikut je yang mana boleh, tuan-tuan dan puan-puan mati Allah sekalian. Namun begitu, kita dalam dunia ini terbahagi kepada tiga golongan. Yang mana golongan yang pertama namanya golongan yang hidup, manusia yang hidup untuk dunia saja. Ini manusia yang hidup untuk dunia. Yang pertama ni, walaupun perintah Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita mesti hidup untuk Islam, tetapi manusia ni kok mana pun dia bukan semua yang nak ikut. Jadi yang pertama, golongan yang hidup untuk dunia saja. Yang kedua, golongan yang sesat antara dunia dan akhirat. Dan yang ketiga, golongan yang menganggap dunia ini adalah ladang tanaman untuk di akhirat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang mati Allah sekalian, mari kita berusaha berikhtiar untuk menempatkan diri kita dalam golongan yang ketiga, iaitu apa? Golongan yang menganggap dunia ini adalah ladang tanaman untuk kita di akhirat nanti, insya-Allah. Kita tengok golongan yang hidup untuk dunia saja. Ada dihuraikan dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-An'am, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa qalu in hiya illa hayatuna ad-dunya wa ma nahnu bimab'utsin. Dan tentu mereka akan mengatakan pula, hidup hanyalah kehidupan kita di dunia saja dan kita sekali-kali tidak akan dibangkitkan. Yang ini adalah golongan kebendaan material. Dia anggap hidup dunia ni habis gitu. Ini orang pandangan ataupun pegangan orang-orang kafir, iaitu golongan yang berkepentingan dunia. Dia had dunia aja, pulun untuk dunia, tidak ada kepercayaan tentang akhirat. Auzubillah min zalik. Kemudian golongan yang kedua, golongan apa tadi? Golongan yang sesat antara dunia dan di akhirat. Dia golongan ini yang pertama tadi tak percaya langsung akhirat ni, tak percaya Tuhan, tak percaya adanya akhirat. Ini golongan yang pertama. Golongan yang kedua, golongan yang sesat antara dunia dan di akhirat. Mereka ini sebenarnya kebanyakannya ada kepercayaan, tetapi lebih kepada keduniaan. Hidup mereka melebihkan keduniaan untuk berseronok, untuk mengumpul harta benda tanpa ada pertimbangan akhirat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang mati Allah sekalian, mereka sangka mereka buat baik, mereka buat yang terbaik, tapi sebenarnya mereka adalah golongan yang sesat di antara dunia dan di akhirat. Orang yang begini ini orang yang percaya pada Allah dan hari akhirat, namun akidah mereka tidaklah padu. Kerana apa? Mereka juga mengejar kebendaan, mengejar keduniaan. Untuk apa? Untuk menikmati keseronokan, kenikmatan dunia dan sebagainya. Jadi itu golongan yang kedua. Jadi golongan yang ketiga. Golongan yang ketiga ini adalah golongan yang kita mohon kepada Allah SWT, kita berusaha berikhtiar untuk menjadi golongan ketiga, iaitu golongan yang menganggap dunia ini adalah ladang tanaman untuk di akhirat. Harap moga-moga kita termasuk dalam golongan ini, tuan-tuan dan puan-puan. Yang bercakap ni pun sama juga. Kerana golongan inilah golongan yang benar-benar beriman kepada Allah SWT dan mengetahui hakikat hidup diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke dunia ini. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahu, walad darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun afala ta'qilun." Surah Al-An'am ayat 3. Dan tiadalah kehidupan dunia ini selain daripada main-main dan senda gurau, dan sesungguhnya kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Apakah kamu tidak berfikir?
Jadi golongan yang ketiga ini, mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan ketiga ini, menganggap bahawa dunia ini hanya main-main, senda gurau. Maksudnya bukan boleh beria menor nak diambil. Sebab apa? Sebab mereka, dan insya-Allah mudah-mudahan kita ni menganggap bahawa kampung akhirat itu adalah lebih baik dan lebih utama untuk kita kejar dan untuk kita capai. Itu adalah pandangan, itulah keyakinan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, golongan ini juga dia mengetahui, memahami apa tujuan dia diciptakan di dunia ini. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka mengabdikan diri kepadaku. Allah Subhanahu wa taala. Surah Az-Zariyat ayat 56. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, orang golongan yang sebegini, golongan yang ketiga, dan mudah-mudahan kita berada dalam golongan ketiga ini, adalah mereka yang memahami tujuan kita diciptakan adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang sebegini, insya-Allah kita ni maksudnya menganggap dunia ini sebagai medan untuk berbakti, mentaati Allah dan memperoleh keredaannya. Seluruh hidup kita ni, kalau boleh seluruh hidup kita ni, ilmu pengetahuan kita, pekerjaan kita, harta benda kita, rumah tangga kita, masa waktu kita, pemikiran kita, semuanya kita curahkan. Tujuannya apa? Untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah golongan ketiga, golongan yang terbaik, yang mana ianya memahami sesungguh-sungguhnya apakah tujuan kita diciptakan di dunia ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, tajuk besar kita tadi adalah hidup kita untuk Islam, ataupun saya mesti hidup untuk Islam. Jadi bagaimana caranya kita nak hidup untuk Islam ni? Yang pertama kita nak hidup untuk Islam ni, yang pertama mengetahui tujuan hidup seperti yang tadi, mengetahui tujuan hidup kita. Firman Allah SWT dalam surah Az-Zariyat, yang maknanya apabila kita nak hidup untuk Islam, syarat pertamanya ataupun ciri pertamanya kita kena mengetahui tujuan hidup kita. Alhamdulillah kita dah tahu dah tujuan hidup kita, iaitu mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa huwal ladzi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyamin wa kana 'arshuhu 'alal ma'i liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala. Bermaksud, dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, dan adalah arasnya di atas air untuk menguji kamu siapakah yang lebih baik amalannya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahawa dan dialah yang menciptakan langit dan bumi. Tuan-tuan dan puan-puan, kenapa Allah Subhanahu wa taala banyak sangat dalam ayat Al-Quran menyatakan langit dan bumi? Lihat langit dan bumi. Kerana apa tuan-tuan dan puan-puan? Kerana langit ini adalah suatu hujah yang universal. Seluruh dunia ada langit. Kita dongok-dongok ada langit. Orang Arab nongok ke atas ada langit. Orang Afrika nongok ke atas ada langit. Orang Amerika, orang Jepun, Korea nongok ke atas ada langit. Jadi maksudnya satu hujah, satu dalil yang mengatakan bahawa dialah yang menciptakan langit. Kenapa? Dia suruh kita fikir. Apa yang kita nak fikir? Langit ni tuan-tuan dan puan punyalah besar. Ada ke tiangnya? Ada siapa tengah boleh fikir? Mana tiangnya weh? Kita ni ada tiang. Kalau tak ada tiang, roboh. Jadi tak terfikirkah kita bahawa langit yang besar ni tak ada tiang dan tidak menimpa kita? Tidak menimpa kita. Kerana itu kita disuruh berfikir tentang kehebatan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kemudian apa yang kedua? Cara untuk hidup
cara untuk hidup apa? Untuk Islam, cara hidup untuk Islam yang pertama tadi, mengetahui tujuan hidup. Yang kedua, mengisafi nilai dunia ini dibandingkan dengan akhirat. Mengisafi nilai dunia ini dibandingkan dengan akhirat. Ini ciri kedua, kita nak hidup untuk Islam. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Araditum bil hayatid dunya minal akhirah, fama mata'ul hayatid dunya fil akhirah illa qalil." Maksudnya, apakah kamu lebih redha dengan kehidupan dunia ini dari kehidupan akhirat? Padahal kehidupan di dunia ini dibandingkan dengan kehidupan akhirat hanyalah sedikit. Maksudnya, ciri kedua yang boleh kita lakukan untuk apa? Untuk kita hidup untuk Islam adalah kita mengutamakan kehidupan di akhirat. Kehidupan di dunia ini sementara saja, tetapi akhirat yang kekal abadi. Jadi kita banyakkan penumpuan kita kepada akhirat. Tuan-tuan dan puan-puan, itu antara ciri kedua bagaimana kita nak hidup untuk Islam. Selagi mana kita tidak fokus kepada akhirat, kita terlalu mengejar dunia, maka kita tak boleh lagi dikatakan hidup untuk Islam. Kerana apa? Kerana kita terlalu mengejar keduniaan. Kita terlalu mengejar keduniaan. Bukanlah kita dekat sini, ini contohlah ayat saja. Jadi kita hendaklah apa? Hendaklah memberi tumpuan kepada akhirat kita. Jadi kita kata harta kita boleh juga jadi akhirat. Segala kita punya kehidupan di dunia, kereta kita boleh jadi memberi kebaikan kita di akhirat. Kita bawa kepada kebaikan, tuan-tuan dan puan-puan mati Allah sekalian. Seterusnya firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah, tempat kembali yang baik lagi kekal. Surah Ali Imran ayat 14. Maksudnya kehidupan yang baik dan kekal di sisi Allah adalah di akhirat. Tuan-tuan dan puan-puan yang mati Allah sekalian, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud diriwayatkan pada suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap ke suatu tempat membuang sampah. Lalu baginda memanggil para sahabat. Baginda seraya berkata, "Ayolah, kejarlah dunia." Kemudian baginda mengambil cebisan kain yang telah usang dan tulang-tulang yang sudah reput seraya berkata, "Inilah dunia. Inilah dunia, nilai dunia." Tuan-tuan dan puan-puan, saya ulang lagi sekali, Rasulullah SAW dia menghadap ke satu tempat buang sampah, macam tong sampah tu. Lalu baginda memanggil para sahabat, "Ayo, kejarlah dunia." Jadi dia kata kejar dunia itu maksudnya dia ambil apa? Dia ambil cebisan kain, kemudian dia ambil tulang-tulang yang dah reput tu. Dia kata inilah dunia. Maksudnya dianggap sebagai sampah, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kita kena tumpukan perhatian kita mengejar akhirat. Jadi maknanya bukanlah langsung tak boleh kerja, langsung pergi balik masjid, zikir, tidak. Maksudnya kita bukan disuruh macam tu. Kita mencari rezeki dan kita gunakan untuk akhirat. Macam tu. Baik. Seterusnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menurut riwayat yang lain, pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kepada bangkai anak kambing yang dibuang oleh tuannya. Lalu baginda berpaling kepada para sahabatnya dan bersabda, "Adakah kamu melihat betapa hinanya bangkai kambing itu di sisi tuannya? Demi Allah, dunia ini lebih hina di sisi Allah, melebihi kehinaan kambing tersebut di sisi tuannya. Kalaulah nilai dunia ini menyamai nilai sebelah sayap seekor nyamuk, nescaya Allah tidak akan memberi seteguk air pun untuk minum si kafir." Allahu Akbar. Itulah nilai dunia. Nilai dunia ni di sisi Rasulullah SAW, di sisi Allah. Jadi kita mudah-mudahan kita ambil pengajaran, ambil iktibar daripada apa yang kita bincangkan sebentar tadi. Ada sikit lagi tuan-tuan dan puan. Ciri yang ketiga untuk kita hidup untuk Islam ini, ciri yang ketiga adalah mengisafi bahawa maut pasti tiba. Maut pasti tiba, tuan-tuan. Kan kita tak tahu bila. Yang pastinya maut akan datang kepada kita.
wallahu alam bila. Tapi kita kena yakin bahawa maut itu pasti tiba. Jadi bila kita rasa, kita sentiasa menyedari, sentiasa mengetahui, sentiasa mengingat mati ini, maknanya kita akan hidup untuk Islam. Seperti yang telah kita ceritakan sebentar tadi. Bagaimanakah hidup untuk Islam tu, tuan-tuan dan puan-puan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Berkenaan dengan perkara itu, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Rahman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Maksudnya, setiap yang di atas muka bumi pasti binasa. Kullu man 'alaiha fan, setiap yang di atas muka bumi pasti binasa, dan wajah Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan akan terus kekal selama-lamanya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan mati Allah sekalian, kita sentiasa ingat bahawa semua yang ada di dunia ini, termasuk kita, apa harta benda kita, kita punya ladang, rumah dan sebagainya akan binasa. Yang kekal hanya Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, bagi mengukuhkan lagi bahawa untuk kita hidup untuk Islam ini, iaitu ciri yang ketiga tadi, mengisafi bahawa maut pasti tiba. Firman Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut, tiap-tiap jiwa akan merasakan mati. Tuan-tuan dan puan-puan mati Allah sekalian, kita sentiasa ingat tentang kematian. Bila kita sentiasa ingat, kita akan berhati-hati dalam hidup kita, dan kalau boleh hidup kita adalah untuk Islam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, keempat ciri-ciri orang yang nak hidup untuk Islam ni, mengetahui hakikat Islam. Kita dah cerita tadi tentang hakikat Islam tu, maksudnya bagaimana kesempurnaan Islam, sistem Islam itu yang terbaik. Maka kita berusahalah untuk apa? Untuk mendalaminya sikit-sikit demi sikit-sikit. Maknanya kita belajarlah. Kalau kita rasa macam tentang fiqh kita kurang, kita belajar. Kita dengar. Tasawuf kita kurang, kita dengar, kita belajar dan sebagainya. Jadi itu antaranya mengakui hakikat Islam ini. Kita yakin bahawa Islam ini adalah yang terbaik. Islam ini adalah yang paling benar. Jadi kita hendaklah mendalami Islam ini, tuan-tuan dan perempuan. Yang kelima, bagaimana kita nak hidup untuk Islam. Dan yang kelima ini, kita mestilah mengetahui hakikat jahiliyah. Apakah dia hakikat jahiliyah itu? Jahiliyah ini adalah satu yang sesat, zaman kegelapan, maksudnya yang sesat, yang tidak mendapat petunjuk Allah SWT, tidak mengikut petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Itu dinamakan jahiliyah. Jadi itu yang kelima, bagaimana kita mestilah mempunyai ciri-ciri untuk hidup untuk Islam. Yang pertama tadi apa? Yang pertama tadi, kita ulang balik sebelum kita tamat pada hari ini. InsyaAllah, mana dia? Yang pertama, untuk hidup cara Islam, sebelum kita tamat ni, yang pertama kita mengetahui tujuan hidup kita, iaitu apa? Untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengisafi bahawa yang kedua tadi, mengisafi nilai dunia ini dibandingkan dengan akhirat. Maksudnya akhirat lebih utama dan kekal abadi. Dunia ini adalah untuk hidup sementara, untuk kita mengumpul sebanyak amal yang boleh sebelum menemui Allah di akhirat kelak. Yang ketiga, apakah ciri-ciri orang yang nak hidup untuk Islam? Mengisafi bahawa maut pasti tiba, sentiasa mengingati mati, dan kita yakin maut ataupun mati pasti akan menemui kita bila wallahu alam bisawab. Yang keempat, kita mengetahui hakikat Islam, memahami hakikat Islam tu. Dan yang kelima, mengetahui hakikat jahiliyah. Itu antara ciri-ciri untuk hidup untuk Islam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan mati Allah sekalian,
Saya mohon ampun dan maaf, dan mudah-mudahan apa yang saya kongsikan ini mendapat kebaikan untuk kita semua. Kita memahami bahawa tujuan hidup kita adalah untuk menjadi pembantu-pembantu agama Allah Subhanahu wa taala. Dari mana? Dari keupayaan, dari kemampuan yang kita ada. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan, saya kongsikan. Mudah-mudahan kita beroleh kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita tangguhkan majlis dengan tasbih kifarah dan salatul ras. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.